Sesungguhnya tiada sunyi seseorang manusia daripada buat dosa kepada Allah. Sama ada dengan sebab tidak junjung perintah dan suruhan Allah ataupun kerana tidak menjauhi tegahan Allah. Itu dosa. Manusia ni dia boleh buat macam-macam dosa. Satu, hak Tuhan suruh dia tak buat. Tuhan suruh semayang sehari 5 kali, dia nanti ambil daripada 5 tu nanti tergelincang 1-2 semayang. Paling ramai orang tergelincang subuh, tergelincang. Hari kerja dia boleh semayang. Hari cuti, dia cuti semayang sekali. Ramai. Ada orang buat kajian tuan-tuan tentang orang tak semayang ni. Buat kajian kepada budak-budak asrama, termasuk asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, SMKA. Tu dia persentage yang dia present, kita dengar pun sejuk kaki. Mereka hanya semayang waktu duduk di asrama, balik rumah tak semayang. Bila ditanya pasal apa tak semayang, pasal mak ayah tak semayang. Itu finding yang mereka dapat hasil daripada kajian yang dibuat. Maknanya kita bercakap soal semayang ni, kita benda ni terlalu fundamental. Benda ni kita kata terlalu basic, terlalu asas. Cerita semayang ni, hak asas tu pun fail ramai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dosa. Dosa apa? Dosa kerana tak buat apa yang Tuhan suruh. Dan dosa juga ialah kerana buat benda hak Tuhan larang. Ni pula satu lagi dosa. Tuhan tak bagi, hak tu dia pergi buat. Contoh apa? Biar bagi anak bini tak jaga aurat. Tuhan suruh. Aurat laki-laki tang mana, aurat perempuan tang mana. Tak jaga. Nak keluar pergi kerja saja pakai, balik duduk di rumah apakah, orang duduk main di rumah, dia tak jaga. Dia tak jaga. Kerana tidak jaga tu, dia melanggar suruhan Allah. Dia berdosa. Ini semua dia panggil dosa kerin. Dosa kerin. Hari-hari. Hari-hari duk buat dosa-dosa yang sama. Baik. Itu dua. Dia kata. Maka yang disuruh Allah kita junjung itu ada banyak, daripada segala yang difardukan dan daripada segala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tegahnya itu pun banyak juga. Dia kata hak Tuhan suruh pun banyak, manusia tak buat. Hak Tuhan larang tak bagi buat pun banyak, manusia buat. Sama, dia kata. Daripada segala yang difardukan dan segala yang diwajibkan dan segala yang ditegah itu pun banyak juga. Maka apabila tiada dijunjung akan suruh Allah dan tiada stop daripada melakukan yang ditegah Allah, maka dia dianggap derhaka Allah. Derhaka Allah. Dan apabila derhaka, berdosa ia. Dia kata. As simple as that. You tak buat apa yang Tuhan suruh, you berdosa. You langgar apa yang Tuhan larang, you berdosa. Benda tu simple. Dia kata, itulah yang dibuat oleh manusia hari-hari. Kemudian, tiap-tiap seorang yang berdosa itu, apabila ingat dan sedar akan dirinya buat dosa, segeralah minta ampun kepada Tuhan dan segeralah taubat daripada memperbuat dosa itu dengan taubat yang cukup syaratnya. Dia kata taubat ni dia ada syarat dia. Apa dia syarat dia? Yang pertama, segera stop. Syarat yang kata taubat tu apa dia? Kesalahan yang kita buat tu stop immediately, serta merta, on the spot. Stop. Satu. Yang kedua, menyesal. Menyesal pasal kita pergi buat benda tu. Sesalan itu kena ada. Yang ketiga, berazam untuk tidak ulang lagi. Kena ada satu azam, aku tak buat dah benda ni. Yang keempat, kalau sekiranya dosa itu melibatkan kita dengan orang lain. Dosa kita dengan orang lain. Bukan dengan Allah saja. Kita dengan orang lain. Kena pergi settle dengan orang tu dulu. Selagi tak settle dengan dia, dengan Allah tak settle. Apa dia benda yang melibatkan kita dengan orang lain apa dia? Kita hutang duit dia tak bayar. Lepas tu pergi minta ampun kat Tuhan. No. Tuhan kata hampir settle dengan dia dulu. Apa dosa kita dengan orang yang Tuhan tak mau masuk campur selagi kita tak settle dengan dia? Apa dia? Kita pernah fitnah dia. Oh, ni ramai Ni ramai. Kita pernah fitnah dia. Kita pernah, sama ada kita yang start create satu cerita, merosakkan nama dia, kemudian cerita kita tu orang pakai share, dosa tu semua duk mai kat kita. Ataupun orang yang buat cerita tu, kita tolong sebarkan, juga kita mendapat dosa. Hak tu tak settle. Allah Subhanahu wa taala kata yang tu hang kena pergi settle dengan dia dulu. Hang kena pergi jumpa dia, settle dengan dia dulu. Kalau zaman lah ni pakai WhatsApp, pakai message, hantar dekat dia. Assalamualaikum tuan, saya pernah macam ni dengan tuan. Saya buat tu kerana saya percaya apa yang dia habar dekat saya. Saya minta maaf, saya minta ampun banyak-banyak. Saya berjanji saya tak buat dah benda ni. Saya harap tuan maafkan saya. Saya tak mau bawa balik dosa ni sampai ke akhirat esok. Kita settle tahun ni. Sekurang-kurangnya buat macam tu. Berapa ramai manusia yang buat fitnah dekat orang, tak pernah minta maaf.
Berapa ramai manusia yang dia bukan sikit punya cerca, caci, maki, fitnah, tohmah, aibkan orang, jatuhkan orang, burukkan nama orang, macam-macam benda dia buat dekat orang. Tidak pernah sekali dia pergi minta sorry dekat orang yang dia buat. Berapa banyak dosa ni dia nak bawa balik pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat-syarat kita nak bertaubat kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nescaya siapa yang minta ampun dan bertaubat dengan cukup syarat itu, diampun oleh Tuhan akan dosanya. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata dia, telah aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada daripada satu orang laki-laki yang buat dosa akan satu dosa, kemudian teringat dia akan dosanya, lalu bangun dia, maka bersuci badannya, mengambil wuduk ayak semayangnya dengan hati yang ikhlas kepada Tuhannya, kemudian terus sembahyang, sembah dia Tuhan dengan hadir hati dan merendahkan dirinya kepada Allah dan menghinakan dirinya di hadapan Allah, serta membesarkan Allah Subhanahu wa taala, memuji-muji dan berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Tiada seorang yang memperbuat yang demikian itu melainkan diampunkan Allah baginya. Itu dia. Dia nak abang tu sungguh tu, kesungguhan tu dalam nak mengaku berdosa dia dengan Allah ni. Sungguh dia tu. Dia bangkit pukul 4 pagi. Bangkit pukul 4 pagi, pergi bilik ayam, dua ambil ayat semayang tu, ayat mata derah lah. Menyesali atas dosa dia. Siap ambil ayat semayang, semua pergi hampak sejadah, Allahu Akbar, sunat wuduk 2 rakaat. Ini amalan yang menjadi amalan yang tidak ditinggal oleh Bilal bin Rabah. Kan tuan-tuan, hadis Nabi masuk ke dalam syurga, Nabi dengar bunyi tapak kasut di depan dia. Siapa dia masuk dulu pada Nabi? Itu maksudnya lebih kurang. Tengok Bilal bin Rabah. Bila Nabi balik mai ke dunia ni, Nabi tanya Bilal. Dia kata, Bilal, apa satu benda istimewa yang hang buat? Bilal kata, tak ada apa. Ada. Nabi kata, mesti ada satu benda. Pasal apa? Hang berjalan di depan aku di dalam surga. Bilal kata, tak ada ya Rasulullah. Ada. Cuba ingat tengok apa. Bilal kata, dia kata, dia bila ambil ayat semayang, dia akan semayang. Ulama buat kesimpulan kata itu sunat wuduk. Tidak disebut sunat itu sunat wuduk. Tetapi apabila berwuduk, sunat 2 rakaat. Itu dipanggil sunat wuduk. Kalau cari hadis tentang sunat wuduk, tak ada. Tapi apabila sunat itu dibuat selepas berwuduk, maka dipanggil sunat itu sunat wuduk. Itu cerita dia. Maka dia ambil kesimpulan, kata apa? Di antara amal istimewa yang Bilal buat ialah apabila dia berwuduk, dia sembahyang sunat wuduk. Kita dah dengar macam tu, kita jangan tinggal. Kita bangkit pukul 4, pukul 4.30, pukul 5 pagi, ambil ayat semayang, Allahu Akbar, sunat wuduk dulu doa. Lepas tu Allahu Akbar, tahajud doa. Merayulah kepada Allah atas dosa-dosa kita. Merayu, minta Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita. Tuan-tuan, siapa buat, siapa tahu. Dia punya kelebihan orang yang duk bangkit malam ni. Satu bisan abang saya. Tu bisan dia, orang Lok Stang. Dia didiagnose kanser tahap 4. Tuan-tuan, kanser ni siapa pun kalau dengar cerita dia, sejuk kaki tangan. Takut tuan-tuan. Treatment as usual. Pergi hospital, apa nak kena, sampai kena kemo, macam-macam. Doktor sampai kata dekat dia, tak ada harapan. So kemo apa semua ni boleh buat lah. Tapi doktor kata, you punya ni very chronic. Masa dia jumpa saya, masa kenduri abang saya tu jumpa dia. Dia mai cerita, Ustaz, saya kena kanser. Dia kata, Allah. Saya kata, insyaAllah. Allah bagi penyakit ni, Allah boleh bagi baik. Cakap boleh lah, kita tak kena. Kita cakap ke orang yang kena, boleh lah kan. Kita kata, Allah bagi sakit, Allah boleh bagi baik. Takkan kita nak kata, Allah habis yang. Tak boleh. Kita kena cakap confident. Kita kena kata dia, Allah bagi sakit tu, Allah boleh bagi baik. Ya, saya pun percaya, dia kata. Kahwin anak abang saya yang berikut tu, jumpa pula dia. Nampak dia ceria. Saya pergi haji. So tangan salam. Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Dia kata, Allah miracle. Dia kata, saya doktor sahkan total recover. Sel kanser dah tak ada Ustaz. Saya tanya dia, last kali pergi berubat di mana?
Saya macam biasa, hospital macam biasalah treatment. Tapi doktor memang dah sumpah saya, dia kata. Doktor kata tak ada harapan. In fact, doktor kata dekat saya, you ada 3 bulan lagi. Dia kata. Saya tak apa. Saya percaya satu aja. Benda ni Allah aja yang boleh nak bagi baik, nak bagi lega, nak bagi apa, Allah aja, dia kata. Saya tak tinggal Ustaz, dia tadi saya cerita kat Ustaz lah. Saya nak cerita, saya nak share. Bukan apa, nak share. Dia kata, saya tahajud Ustaz. Dia kata, saya bangkit pukul 4 pagi without fail. Tiap-tiap malam. Saya bangkit, saya tahajud, saya menangis Ustaz. Saya minta dekat Allah satu je. Minta Allah bagi saya lega daripada sakit ni. Hak tu saja Ustaz. Saya tak buat lain pun. Saya tak pergi cari perubatan alternatif. Apa pun saya tak buat. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha Besar. Ustaz, saya rasa Ustaz, kebesaran Allah. Dia lega. Tak ada benda mustahil pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak bagi lega, lega. Iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kata hang lega, lega. Bulat hati dia, yakin Allah boleh bagi dekat dia. Allah bagi, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah. Kita tak tahu tara mana munajat dia dengan Allah tu, kita tak tahu. Tahap munajat dia dengan Allah tu kita tak tahu. Tapi dia ni special sehingga Allah boleh tunai permintaan dia. Tapi dia minta dalam sembahyang malam ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda-benda macam ni bila kita dengar, dia betul-betul memberi iktibar, memberi insaf kepada kita. Yakin bahawa Allah itu wujud. Allah tu ada. Allah itulah yang bagi kesembuhan kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam hadis ni, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata manusia ni bila buat dosa, dia bangun, dia ambil ayat semayang dengan hati yang ikhlas, dia terus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan merendahkan diri dan menghinakan diri dia di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulut tak habis-habis memuja kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Minta Allah ampunkan akan segala dosa dia. Nabi SAW kata, siapa yang buat macam tu, Allah ampun dosa dia.